Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid semua telah bersedia dan bersemangat untuk kita memulakan sesi PDPR Bahasa Melayu pada hari ini. Jadi, pada hari ini, anak-anak dua terbilang akan bersama dengan cikgu iaitu Cikgu Ain. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan sesi PDPR Bahasa Melayu kita sekarang. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran pada hari ini, suka untuk cikgu ingatkan kepada murid-murid semua untuk menyediakan beberapa bahan. Yang pertama, murid-murid perlu menyediakan buku teks Bahasa Melayu Jilid 1. Yang kedua, murid-murid perlu menyediakan buku aktiviti Jilid 1. Dan yang terakhir sekali, pastikan alatan tulis berada di sisi murid-murid supaya aktiviti yang akan dijalankan menjadi lancar. Pastikan pensel, pemadam dan pembaris berada dalam keadaan yang baik. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan menggunakan buku teks Bahasa Melayu Jilid 1. Jadi, cikgu minta kerjasama semua murid-murid untuk membuka buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 muka surat 66. Cikgu beri masa 1 minit dari sekarang. Sekiranya murid-murid telah membuka buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 muka surat 66, murid-murid akan nampak satu penulisan yang bertajuk Sedapnya Amplang. Jadi, pada hari ini, kita akan mempelajari cara-cara untuk membuat amplang. Jom kita mulakan. Cikgu akan membaca petikan ini. Jadi, cikgu minta kerjasama daripada semua murid-murid untuk fokus dan meneliti bacaan cikgu. Cikgu akan mulakan sekarang. Rahisin dan keluarganya pulang ke Sabah. Nenek Rahisin menghidangkan makanan tradisional masyarakat Sabah iaitu amplang. Nenek Rahisin menerangkan cara-cara untuk membuat amplang. Jadi, pada hari ini, kita akan mempelajari cara-cara untuk membuat amplang bersama Nenek Rahisin. Baiklah murid-murid, ini ialah langkah yang pertama. Sebagai langkah pertama, kita perlu menyediakan bahan-bahan yang dikehendaki. Okey, jika murid-murid lihat pada skrin, terdapat beberapa bahan yang perlu untuk kita sediakan dalam membuat amplang. Baiklah, antara bahan-bahannya ialah ikan tenggiri, tepung ubi, tepung gandum, telur, minyak masak, bawang putih, garam, gula serta serbuk perasa. Baiklah, di skrin juga cikgu ada sediakan beberapa gambar bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat amplang. Ada tepung gandum, ada telur, ada bawang putih dan juga minyak masak. Baiklah, kita bergerak kepada langkah 2 pula. Okey, langkah kedua, kita perlu merebus ikan dan mengambil isinya. Campurkan isi ikan dengan telur dan minyak. Baiklah murid-murid, pada skrin terdapat gambar ikan tenggiri. Jika murid-murid tertanya, macam mana ya rupa ikan tenggiri? Jadi, cikgu sudah sediakan pada skrin gambar ikan tenggiri. Baiklah, langkah yang ketiga, gaulkan bahan tersebut dengan air, tepung gandum dan tepung ubi. Jadikan dough berbentuk berbola. Kemudian, berbola itu direbus dan dikeringkan. Menarik juga rasanya buat amplang ni kan murid-murid? Baiklah, kita bergerak ke langkah keempat. Langkah keempat ini merupakan langkah yang terakhir iaitu kita perlu menggoreng berbola dan menghidangkannya secara panas-panas. Jadi kalau murid perasan pada skrin di bahagian atas terdapat gambar amplang yang sudah siap. Sedap kan? Okey, jadi nanti jika murid-murid mempunyai kesempatan ataupun ada masa lapang di rumah, boleh cuba resepi amplang ni bersama keluarga. Okey, disebabkan kita sudah mempelajari tentang cara-cara membuat amplang, jom kita laksanakan aktiviti pertama iaitu aktiviti mengimla perkataan dan frasa. Okey, aktiviti ini mudah saja. Murid-murid hanya perlu dengar dengan teliti apa yang cikgu sebut, kemudian tulis. Okey, secara amnya, latihan ini meminta murid untuk mendengar, kemudian tulis. Jadi, apa yang murid-murid perlukan di sini adalah kertas kosong, sebatang pensel dan pemadam. Okey, jadi cikgu beri masa 1 minit kepada murid-murid untuk menyediakan kertas kosong, pensel dan pemadam.
Baiklah, cikgu yakin murid-murid sudah menyediakan kertas, pensel dan pemadam. Jadi, sebelum kita memulakan aktiviti imla pada kali ini, cikgu ingin murid-murid untuk menulis tarikh dan hari pada kertas tersebut serta tajuknya yang bertajuk Sedapnya Amplang. Okey, jadi murid-murid boleh tulis dahulu. Baik, sekarang jom kita mulakan aktiviti yang pertama. Murid-murid sila dengar dengan teliti dan tulis apa yang cikgu akan sebut. Okey, boleh? Okey, jom kita mulakan. Baiklah, yang pertama, murid-murid perlu tulis perkataan amplang. Yang pertama, amplang. Cikgu ulang, amplang. Okey, bagus. Yang kedua, minyak. Cikgu ulang, minyak. Okey, bagus. Yang ketiga, berbola. Cikgu ulang, berbola. Okey. Dan yang keempat, makanan tradisional. Yang keempat, makanan tradisional. Okey, cikgu ulang sekali lagi, makanan tradisional. Okey. Dan yang terakhir, nombor 5 ialah hidangkan panas-panas. Hidangkan panas-panas. Okey, boleh? Okey. Jadi, cikgu minta murid-murid tulis dulu perkataan yang telah cikgu sebutkan. Jawapan akan diberikan nanti selepas tamat sesi PDPR kita pada hari ini. Sekarang, mari kita bergerak ke aktiviti yang kedua iaitu latihan pengukuhan. Okey, aktiviti yang kedua ini lebih kurang sama seperti aktiviti pertama tadi, tetapi aktiviti yang kedua ini kita akan menggunakan buku latihan jilid 1 muka surat 74. Okey, konsepnya sama, murid-murid dengar apa yang cikgu sebutkan, kemudian tulis. Sebab aktiviti kita pada hari ini adalah mengimla. Okey, jadi cikgu beri masa seminit lah untuk murid-murid membuka buku jilid 1 muka surat 74. Okey, sekiranya murid-murid telah membuka buku aktiviti, murid-murid akan nampak paparan yang menyatakan tentang nasi linotop. Okey, sementara kita tunggu murid-murid untuk buka muka surat 74 ni, okey, cikgu nak beritahu yang amplang yang kita dah belajar tadi tu dan nasi linopop ni merupakan salah satu makanan tradisional negeri Sabah. Jadinya pada hari ini kita mempelajari tentang makanan tradisional negeri Sabah. Okey, sekarang jom kita mulakan aktiviti yang kedua. Baiklah, aktiviti yang kedua ini arahannya adalah murid-murid perlu menulis perkataan dan frasa yang diimlakan. Jadi, murid-murid perlu menulis perkataan ataupun frasa yang disebut oleh cikgu. Jadi, murid-murid perlu mendengar dengan telitilah apa yang akan cikgu sebut selepas ini. Baiklah, sebelum kita meneruskan kepada aktiviti nombor 2 ni, cikgu ingin membaca sedikit petikan yang ada di situ. Okey, di situ ada 2 watak iaitu watak pertama Julaihi dan watak yang kedua Nenek. Okey, Julaihi yang lelaki tu dia bertanya kepada Nenek, "Nenek, bagaimanakah cara memasak nasi linotop ini?" Dan Nenek menjawab, "Caranya begini Julaihi." Jadi jom kita mempelajari cara-cara untuk memasak nasi linotop. Baiklah, yang pertama, cikgu baca, murid-murid sila dengar. Bahan yang diperlukan ialah ubi keledek, ubi kayu atau ubi keladi, daun tarap dan beras. Okey, pada tempat kosong tu murid-murid perlu menulis perkataan beras. Okey, cikgu ulang, beras. Okey, bagus. Yang kedua, masak nasi bersama dengan ubi yang telah dipotong. Dipotong. Okey, jawapannya dipotong. Okey, bagus. Yang ketiga, setelah nasi dan ubi masak, lenyekkan nasi dan ubi tersebut. Kemudian, bungkus nasi linotop dengan daun tarap. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Setelah nasi dan ubi masak, lenyekkan nasi dan ubi tersebut. Kemudian, bungkus nasi linotop dengan daun tarap. Okey, bagus. Dan seterusnya, hidangkan nasi linopop dengan apa tu? Yang pertama, ikan goreng.
Okey, yang nombor 4 tu tulis ikan goreng. Okey, yang nombor 5, seterusnya nombor 5 tulis sambal belacan. Sambal belacan. Okey, dan yang ke-6 tulis telur masin. Cikgu ulang, telur masin. Dan yang terakhir sekali, nombor 7 tulis ikan masin. Cikgu ulang, ikan masin. Okey, cikgu baca sekali lagi ya. Hidangkan nasi linopot bersama dengan ikan goreng, sambal belacan, telur masin dan ikan masin. Okey, jadinya itu sahaja untuk aktiviti pada kali ini. Jangan risau, jawapan akan cikgu berikan selepas tamat sesi PDPR nanti. Jadi murid-murid, kita sudah berada di penghujung sesi PDPR Bahasa Melayu pada hari ini. Jadi cikgu harap dengan aktiviti ringkas kita pada hari ini iaitu mengimla dapat memberi satu kesan ataupun pengalaman yang menarik kepada murid-murid, terutamanya melibatkan aktiviti kemahiran mendengar dan menulis. Jadi cikgu minta selepas murid-murid selesai menyiapkan tugasan aktiviti 1 dan 2 tadi tu, murid-murid boleh ambil gambar dan hantar kepada cikgu melalui aplikasi WhatsApp secara personal untuk cikgu tanda, beri markah dan beri bintang. Siapa tak hantar tak dapat bintang. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekiranya terdapat sebarang soalan boleh ajukan cikgu di talian WhatsApp lah. Okey, terima kasih dan jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.